Okey, hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, kali ini bersama saya lagi, jom belajar bersama Cikgu Suzy Salim. Okey, untuk kali ini video saya adalah berkenaan dengan bagaimana kita nak menggunakan 5 formula asas di dalam Microsoft Excel. Okey, jom saya tunjukkan. Okey, sebelum kita pergi kepada formula-formula, 5 formula yang saya nak ajar tu, kita kenal dulu dengan Excel. Kita familiarkan diri kita. Okey, kalau anda lihat di bahagian atas ini ada huruf A sehinggalah ada banyak ada banyak tu. Okey, itu adalah kolom dan kemudian daripada atas ke bawah kita ada baris. Okey, ada beribu-ribu baris. Okey, ini adalah kolom dan ini adalah baris. Okey. Sekarang ni di bahagian atas kita ada tab tab, pelbagai tab lah yang banyak membantu untuk kita nak buat Excel ni lah. Okey, dan tab yang paling penting untuk perkongsian saya hari ini ialah tab formula. Okey, nanti kita akan belajar formula. Okey, untuk hari ini kita akan belajar 5 formula asas. Okey, 5 formula asas. Okey, yang pertama adalah formula look. Okey, ataupun refer to. Kita nak refer kepada kotak tertentu daripada helaian ataupun sheet yang tertentu. Okey. Kemudian yang kedua, kita akan belajar berkenaan dengan sum atau jumlah. Yang ketiga, kita akan belajar formula average atau purata. Yang keempat, kita akan belajar formula count if atau kiraan. Okey, count if. Okey. Dan kiraan. Yang kelima, kita akan belajar formula max dan juga min. Okey, ini 5 formula asas yang kita akan belajar kali ini. Okey, sebelum itu di bahagian bawah ni, okey, dia merupakan kalau anda tengok sheet ni, maksudnya helaian ataupun paparan muka. Okey, kita boleh tambah. Macam mana kita nak tambah? Kita right click dan kita boleh insert worksheet. Okey. Ataupun kita nak duplicate. Okey, jadi kita right click juga, pergi kepada move or copy dan kita create a copy. Okey, kalau kita nak copy dalam file yang sama, kita just pilih kat sinilah nak letak dia tu dekat before sheet mana. Okey, kalau kita nak copy dia kepada file yang berbeza, kita boleh pilih kat sini. Tapi dengan syarat kita buka dulu file lain tu, file yang kedua tu kita buka siap-siap, nanti dia akan keluar list dekat sini dan kita klik saja list tersebut. Kemudian OK. So dia akan automatically dia copy lah. Ini yang pertama, yang ketiga yang kita dah copy. OK, kalau nak delete boleh delete saja. Tak ada masalah. Kalau nak rename pun boleh rename. OK, tak ada apa-apa. OK. OK, seterusnya. Ni kita dah belajar tadi kan. Okey, ini saya nak delete dulu. Ini yang saya ajar tadilah. Okey, sekarang ni kita pergi kepada pembelajaran kita. Okey, formula pertama. Okey, sekejap saya besarkan sikit. Okey, nampak Okey, formula pertama tadi apa dia? Kita nak tengok balik formula pertama tadi kita nak belajar tu apa. Jadi, kita akan gunakan formula pertama yang kita nak belajar iaitu refer to. So, cara dia mudah sangat. Anda hanya type sama dengan. Kemudian kita pergi kepada apa yang kita nak refer tadi. Nama ni. Okay. Tajuk formula yang pertama ni kita nak. So, kita klik and then kita
klik enter. Nampak? Kita terus keluar dekat sini. Formula yang pertama kita nak belajar adalah look atau refer to. Okey, boleh? Saya tunjukkan lagi sekali. Anda hanya perlu type sama dengan, kemudian anda klik apa yang anda nak refer tadi. Okey, contoh saya klik yang ni. Okey, kemudian kita enter. So, dia akan copy direct apa sahaja. Kalau kat sini kita tukar. Contohlah, sekejap Okey, katakan ni saya buat sama dengan yang ni. Enter. Okey, katakan dekat sini saya tukar 18. Nampak tak? Automatik sini dia akan bertukar 18. Jadi kita tak perlu nak semak semula sebab dia automatik. Okey? Faham Okey, saya titik dulu. Ini formula yang pertama. Okey. Jadi kita dah belajar formula pertama tadi, refer. Cara dia macam itulah. Okey. Kita pergi kepada formula kedua. Nampak cara saya copy, mudah kan? Okey, formula kedua. Apa kita nak belajar formula kedua? Kita gunakan formula satu tadi. Kita pergi kepada sheet belajar formula ni. Kita klik and enter. Okey. Yang kedua kita nak belajar sum ataupun jumlah. Okey, contoh saya bagi Okey, contoh katakan ada nilai Okey. Kita nak kira jumlah, okey, ataupun sum. Okay, kita nak cari sum dia berapa. Berapa jumlah semua. So, ada banyak cara. Okey. Cara yang pertama adalah anda type satu-satu. Sama dengan anda klik, kemudian type tambah, klik, type tambah, klik, type tambah, klik. Okey. Ini adalah cara manual. Okey. Kemudian kita enter. Oh, sorry. Saya terlebih tambah tadi. Okey. So, dia akan dapat total di sini. Cara yang kedua ialah, kita tengok Cara yang kedua lebih mudah. Iaitu anda klik sama dengan, kemudian kita nak sum kan. So, anda type SUM. Sum, dia akan keluar automatik dekat sini ada macam-macam sum. Kita nak belajar yang pertama dulu, sum biasa, okey. So double klik. Kemudian anda tarik saja kotak ni. Kotak mana yang anda nak tambahkan tu anda tarik semua sekali dan enter. Okey. Itu cara kedua. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan fungsi tab di atas. Okey. Kita akan pergi kepada formula. Sorry, kita klik dulu dekat sini. Okey. Kita pergi pada formula, insert dan kita cari sum. Okey. Nampak Okey, ini adalah number So kita klik sini, kita nak highlightkan apa kotak mana yang kita nak kira tadi dan kemudian kita klik enter. Enter lagi. So 2 kali enter. Okey. Jadi ada 3 cara. Cara manual. Okey, manual. Terus type dan tab, menggunakan tab. Okey. Cara manual ni sebenarnya kalau sekadar kita nak tambah semua, baik kita guna cara type ataupun cara menggunakan tab. Okey, dia lebih mudah. Tetapi cara manual ni sangat berguna kalau kalau katakan kita nak menggunakan formula yang berbeza. Menggunakan operasi tambah, tolak, bahagi dan darab. Okey, saya tunjukkan contoh. Sama dengan saya nak ambil yang ni, yang besar ni, saya nak tambah. Dengan yang besar tambah. Okey, tambah. Kemudian saya nak tolak. Oh, sorry. Saya nak tolak yang ni. Tolak yang ni. Kemudian saya nak bahagi yang ni. Okey. Dan darab yang ni.
Okey, kemudian kita enter. Nampak dia berbeza. Jadi kalau manual ni kita boleh masukkan pelbagai operasi. Okey? Jadi itu yang kedua. Saya harap jelas. Seterusnya, kita nak pergi kepada formula 3. Okey. Apa dia formula 3? Sama kita gunakan formula loop tadi sama dengan kita pergi yang ketiga. Enter. Okey. Katakan kita ada data yang ni yang sama. Saya copy saja. Data yang sama. Okey. Kita nak cari average pula. Okey. Kita nak cari average atau purata. Jadi, daripada data yang ada ini, daripada data yang ada ini, saya nak cari average. Okey, kalau cara manual, kita boleh buat macam tadi. Okey, sama dengan, cuma kita perlu kurungkan. Okey, kita type yang ni, tambah yang ni, tambah. Okey, kemudian tutup kurungan. Puratakan bahagi. So, kita letak bahagi. Ada berapa semua sekali ni? Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kita bahagi 8. Dan kita klik enter. Okey. So, kita akan dapatlah nilai purata dia. Okey. Cara lain. Okey. Kita dah tahu kita nak cari average kan? So, kita boleh just type sama dengan average. Nampak? Dia dah ada keluar. Kita double klik dan kita highlight semua and enter. Okey. Dapat cara yang kedua. Okey, cara yang ketiga. Copy data dulu. Okey. Cara yang ketiga adalah kita menggunakan tab di atas. So, kita pergi kepada formula, insert, kita cari average. Okey. Okey. Dan kita highlight and enter. Enter. Nampak? Jelas? Okey, kita dah ada 3 formula. Sekarang ni saya nak ajar formula yang keempat. Okey, formula yang keempat ialah, kita tengok balik apa yang keempat. Count if. Okey. So, kita akan belajar count if. Okey, count if ni, apa guna dia? Contoh. Contoh. Kita nak kira, contohlah kita buat satu bancian. Okey. Bancian kenderaan contohnya. Okey, bas lalu, kan? Bas lagi, kereta, lori. Okey, ni contoh. Saya tunjuk contoh. Okey, katakan ada macam ni data dia. Kita nak cari count if. Okey. Kiraan. Kita nak kira. Mula-mula kita nak kira lori. Jumlah lori berapa? So, kita boleh buat sama dengan. Kemudian type count. Dan kita pilih count if. Okey. Kemudian nampak ni bawah ni count if mula-mula range. So kita highlight range dulu. Okey. Kemudian koma kriteria. Okey, kriterianya adalah kita nak lori. Okey. Kita klik lori. Okey, dan enter. Nampak? Jadi lori, bilangan lori kita dapat 3. Faham Saya tunjuk lagi satu. Katakan saya nak kira kereta pula. So, sama juga. Sama dengan count if. Okey. Kita pilih range daripada mana ke mana. Koma. Dan klik yang ni. And enter. So, kita dapat bilangan kereta adalah 6. Katakan kita nak cari bas pula. Okey. Sama dengan count if. Dia sama Anda boleh juga guna tab di atas ni. Okey, saya tak ulang lah sebab yang formula atas tadi saya dah tunjukkan. Cara dia sama. Okey.
kita nak count if, saya tunjuk cara yang lebih cepat. Okey. Koma, pilih bus and enter. So, kita dapat 3. Okey, nampak Katakanlah yang ni saya tukar bus. Kita tengok tengok dekat sini apa jadi. Okey. Nampak? Dia dah bertukar secara automatik. Jadi kita tak perlu nak kira balik. Okey? Faham Itu adalah count if. Okey. Dan last kali kita dah belajar 4. Saya cakap saya akan ajar 5. So kita akan pergi kepada formula yang kelima. Okey, yang kelima ialah max and min. Okey, kita nak tahu nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Saya nak gunakan data yang ni juga. Data yang sama. Okey, kita paste. Okey, sekarang ni kita nak cari max dulu. Okey. Jadi macam mana nak cari max? Kita buat sama dengan kita type saja max, double click and kita tarik semua and enter. Okey. So kita dapat nilai paling tinggi adalah 86,786. Macam mana kalau kita nak cari nilai paling rendah? Okey. Kita buat sama dengan min pula. Tadi max, sekarang min. Double click dan kita tarik daripada sini ke sinilah. Jangan masuk yang ni pula. Yang ni adalah max. Okey, and enter. So, kita dapat nilai paling kecil adalah 53. Okey? Boleh? Saya harap jelaslah. Itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Okey? Jadi, untuk akan datang, nantikan video seterusnya. Semoga bermanfaat untuk anda. Okey? Itu saja daripada saya, Cikgu Suzy binti Salim. Sekiranya anda rasa bermanfaat, pastikan anda like, share and subscribe channel saya. Okey? Itu saja. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.